Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita masih lagi dalam bab integer di bawah subtopik hukum operasi aritmetik. Okey, bila masa kita nak guna hukum ini? Okey, hukum operasi aritmetik ini banyak digunakan dalam proses penambahan dan pendaraban untuk kita membuat pengiraan secara yang efisien, maksudnya secara yang cepat tanpa kita menggunakan kalkulator. Okey, hukum yang pertama kita ada hukum identiti. Okey, kita ada hukum identiti. Yang kedua, hukum kalis tukar tertib. Yang ketiga, hukum kalis sekutuan, dan yang terakhir sekali, hukum kalis agihan. Okey, kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, hukum identiti. Okey, hukum identiti ini digunakan dalam operasi yang saya cakap tadi, tambah dan darab. Okey, yang pertama kita ada A tambah sifar sama dengan A. A ini maksudnya apa-apa nombor sahaja bila ditambah dengan sifar, jawapannya A. Okey, yang kedua, kalau A darab dengan sifar sama dengan sifar. Berapa juta nombor pun apabila darab dengan sifar, jawapannya tetap sifar. Okey, kemudian A darab dengan 1, kita akan dapat A juga. Kemudian A tambah negatif A, maksudnya A tolak A. Okey, A tolak A, sifar. Kemudian A darab 1 per A, kita akan dapat 1. Kenapa? A dengan A ni boleh dipotong. Okey, contoh di sini kita ada 5 tambah sifar sama dengan 5. 5 tambah sifar, kita akan dapat 5. Apa-apa nombor tambah dengan sifar tak mendatangkan penambahan, so dia tetap akan dapat 5. Okey, 5 darab 1, kita dapat 5 juga. Okey, 5 darab sifar. Apa jawapannya? Sifar. Semua nombor bila didarab dengan sifar, kita akan dapat sifar. 5 darab 1 per 5. Okey, kita akan dapat 1. Kenapa? 5 dengan 5 ni boleh dipotong. Okey, inilah dia hukum identiti dalam penambahan dan penolakan. Jadi kita boleh congak. Kalau contohnya 1500 darab dengan sifar, kita dah tahu dah jawapan dia memang sifar. 2800 darab 1, so tetap 2800, sebab kita dah tahu dalam hukum identiti darab dengan sifar, sifar. Darab dengan 1, tetap dapat nombor tersebut. Okey, seterusnya kita ada hukum kalis tukar tertib. Okey, kalis ni maksudnya berubah kedudukan. Kita menukar tertib kedudukan. Okey, contohnya yang pertama, okey, hukum ini A tambah B ialah B tambah A. Kita boleh tukarkan kedudukan dia, tetapi jawapan tetap akan jadi sama. Sama juga dengan darab. A darab B akan jadi B darab A. Okey, contoh kat sini kita ada 3 tambah 4, jawapannya 7. Tetapi kalau kita letakkan 4 di depan, 4 tambah 3, jawapannya tetap 7. Jadi, kalau kita tukar tempat pun, dia tidak akan merubah jawapan. Jawapan dia tetap sama. Sama juga dengan darab. 3 darab 4, 12. Tapi 4 darab 3 juga 12. Maksudnya dalam penambahan dan pendaraban, kita boleh aplikasikan hukum kalis tukar tertib. Tetapi kalau penolakan tak boleh. Contoh, saya ada 10 tolak 7. Sama tak dengan 7 tolak 10? Sama tak? 10 tolak 7 ialah 3. 7 tolak 10 negatif
3. Jadi jawapan dia tak sama. Maksudnya dalam penolakan dan pembahagian, bahagi dan tolak, kita tak boleh guna hukum kalis tukar tertib ini. Tetapi darab dengan bahagi, kita boleh tukar. Darab dengan tambah, kita boleh tukar tempat. Sebab dia akan dapat jawapan yang sama. Okey, seterusnya. Hukum kalis sekutuan. Apa maksud sekutuan? Kalau tengok pada hukum ini, apa maksud sekutuan? Kurungan. Okey, betul. Sekutuan, sekutu. Sekutu ni maksudnya kita kumpulkan. Sekutu, satu kumpulan. Maksudnya kita kumpulkan dalam kurungan. Kita ada operasi dalam kurungan itu, tetapi kita boleh tukar kedudukan kurungan. Kalis ni tukar kedudukan kurungan. Okey, contohnya A tambah B kurungan tambah C. So saya boleh buat A tambah kurungan B tambah C. Asalnya kurungan tu di depan, kita buat kurungan tu di belakang. Sama juga dengan darab. Okey, contoh kat sini saya ada 2 tambah 3, 5. Betul? 5 tambah 4. Jawapan dia 9. Okey, kalau saya letak kurungan dekat belakang. Okey, 2 tambah, kurungan mesti selesaikan dahulu. 3 tambah 4, 7. Betul? Maka 7 tambah 2, jawapan dia tetap 9. Jadi sama. Jawapan dia sama. Walaupun kita tukar kedudukan kurungan, jawapannya tetap sama. Okey, begitu juga dengan darab. Asalnya darab ini kurungannya di depan. Kemudian cikgu letakkan di belakang. So jawapan dia akan sama. 2 darab 3, 6. 6 darab 4, 24. Okey, sini 2 darab dengan 3 darab 4, 12. 12 darab 2, 24 juga. Sekutuan maksudnya tukar kedudukan kurungan. Okey, dan yang terakhir sekali. Hukum kalis agihan. Okey, ini agihan ni maksudnya kita pecahkan. Agihkan. Okey, pecahkan. Okey, macam mana contoh dia? Okey, A darab B tambah C, kita boleh buat A darab B tambah A darab dengan C. Kita agihkan saja. Okey, dia dalam darab dan tolak. Okey, A darab B tolak. Kat sini tolak, maka kat sini pun tolak. A darab dengan C. Okey, contoh saya ada 2 darab 4. 2 darab 4. Tambah. Okey, tulis tambah. Kemudian 2 ini juga kena darab dengan 5. Kenapa darab? Sebab ada kurungan. Kurungan di sini walaupun dia tak tulis darab, kita tahu maksud kurungan ini ialah darab. 2 darab 4 tambah 2 darab dengan 5. Okey, 2 darab 4 berapa? 8 tambah 10. Maka jawapannya 18. Okey, kita juga boleh buat 2 darab dengan 4 tambah 5. Okey, kita boleh kira dulu yang dalam kurungan. 4 tambah 5 ialah 9. Maka 2 darab 9 jawapannya 18 juga. Sama ada kita agihkan, pecahkan ataupun kita selesaikan dalam kurungan dahulu. Okey. Boleh, itu sahaja tentang hukum hukum operasi aritmetik. Okey, boleh. Saya ulang balik, identiti ini, identiti melibatkan darab kosong ataupun darab dengan 1. Tambah kosong atau tambah negatif A. Okey. Kemudian hukum kalis tukar tertib hanya tukar kedudukan nombor sahaja. Jawapan tetap sama.
Okey, hukum kali sekutuan, sekutu. Maksudnya tukar kurungan. Tukar kedudukan kurungan. Sekutu tu kumpulan, satu kumpulan. Jadi satu kumpulan tu macam kurungan. Okey, dan last sekali agihan, kita pecahkan. Ataupun dalam bahasa matematiknya kembangkan. Kembangkan daripada kurungan ini kita kembang menjadi 2. Okey. Dan seterusnya kita akan masuk penyelesaian masalah melibatkan integer. Okey, dalam integer sebelum ini kita belajar dia terus bahagi soalan betul. Bagi contohnya 2 tambah 3 darab 9 tolak 10 bahagi 2. Ini juga satu masalah. Tetapi masalah ini dia direct saja. Masalah yang banyak ditanya di dalam soalan ialah masalah yang melibatkan kehidupan seharian ataupun masalah yang melibatkan situasi seharian kita. Okey, contohnya soalan yang pertama di sini. Okey, macam mana bila kita dapat soalan? Kita perlu baca dengan teliti. Okey, semasa baca kita perlu gariskan atau bulatkan maklumat yang penting. Okey, macam ni cikgu highlightkan. Awak juga boleh bawa highlight masuk dalam periksa, kita boleh highlightkan. Okey, yang ni kita ada 35 orang penumpang dalam sebuah bas. Okey, so gariskan 35. Okey, 17 daripada mereka adalah lelaki. Berapa perempuan? Kalau kat sini dia bagi tahu 17 lelaki, berapa perempuan? 35 tolak 17. Betul? Okey, 35 tolak 17 ini ialah bilangan perempuan. Bilangan perempuan 35 tolak 17 kita dapat 18. Maksudnya 18 orang perempuan. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya di dalam pada satu perhentian 8 orang lagi penumpang telah menaiki bas. 8 orang naik. Okey, dan separuh daripadanya adalah lelaki. 8 yang naik, separuh daripadanya adalah lelaki. Separuh daripada 8 ialah 4. Maksudnya yang naik lelaki 4, perempuan juga 4. Betul? Sebab dia kata separuh. Maka separuh perempuan, separuh lelaki. Okey. Berapakah bilangan penumpang perempuan dalam bas tersebut sekarang? Okey, asalnya tadi ada 18. Kita tambahkan dengan 4, so dapat 22 orang. Macam tu. Kan? Walaupun ayat dia nampak panjang, tapi kita perlu fikir dan keluarkan maklumat yang penting. Kita mesti boleh jawab. Okey.